kalau sebut tentang trust deficit bukan Melayu, saya dengan yakin boleh menyebut bahawa lebih 90% pengundi bukan Melayu ada keyakinan yang penuh dengan kerajaan perpaduan yang ada sekarang. Kalau ada trust deficit, itu trust deficit dengan pembangkang, bukan dengan kerajaan. Apa yang kita tengok, bukan isu pengundian ni Bapak Menteri, isu pendaftaran. Saya nak jawab. Sebab ditanya kita bukan tentang bercakap soal mengundi, ini bukan politik pilihan raya ni. Baik, bagilah saya jawab. Bila Pasir Mas cuba untuk mempolitikkan isu ini, maka bolehlah dijawab. Apa yang cuba disebut oleh Pasir Mas, seolah-olah pendaftaran dan kemaskini oleh bukan Melayu yang rendah itu melambangkan ada ketidakpercayaan kepada kerajaan. Itu pandangan Pasir Mas yang tak tepat. Sebabnya ialah kerana sebahagian besar daripada warga negara bukan Bumiputera dan Melayu di negara ini memang tidak biasa mendapat bantuan-bantuan kerajaan secara bulanan sebelum ini. Sebab itu mereka tidak banyak yang berada di dalam sistem kerajaan. Mereka juga banyak yang merasakan mereka berada dalam golongan M40 ke atas. Maka mereka tidak layak apa-apa bantuan. Itu sebab dia, bukan sebab trust deficit. Sebab itu kita cuba meyakinkan kepada kumpulan penduduk bukan Melayu bahawa di kalangan mereka pun sebenarnya ada yang berisiko keciciran. Yang M40 di dalam penduduk dan warga negara bukan Bumiputera itu sebenarnya bukan semua kaya. Ada yang layak mendapat bantuan dan bahayanya jika mereka tidak mendaftar di dalam padu oleh kerana mereka memang tidak pernah mendapat bantuan sebelum ini. Baik di dalam STR, baik di dalam IKC, maka kalau mereka tidak mendaftar, mereka akan tercicir. Dan saya ingat kita belum lagi melihat pecahan secara terperinci, tetapi sejak seminggu yang lepas memang ada peningkatan pendaftaran yang mendadak setiap hari. Sebab itu kita telah berjaya melepasi 8 juta pendaftaran setakat semalam. Kepada soalan Pasir Mas mengenai rundingan, proses libat urus, tata kelola ke arah melaksanakan padu telah berlaku lebih setahun lamanya. Keputusan awal dibuat di dalam Majlis Tindakan Ekonomi Negara yang ada wakil daripada Kerajaan Sarawak dan juga daripada Sabah. Setelah ia diluluskan, dia dibawa pula kepada Kabinet. Sama juga ada wakil daripada Sabah dan Sarawak. Kemudian ia dibawa ke peringkat Majlis Data dan Statistik Negara yang dianggotai oleh menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri daripada seluruh negara dan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kedua